من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama dengan Walid dalam mata pelajaran Fiqh tahun 4. Okey, pada hari ini kita akan menyambung mata pelajaran Fiqh bagi tahun 4, iaitu bagi tajuk hadas. Okey, kali ini untuk bahagian yang kedua, insya-Allah. Tapi sebelum kita mulakan mata pelajaran kita pada hari ini, kita mulakan tajuk kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, anak-anak Walid yang berada di rumah, harap sudah bersedia, sudah makan, dan yang paling penting sembahyang pun dah sudah. Okey. Pada hari ini, anak-anak Walid, hari tu Walid dah terangkan tentang pengertian hadas. Ingat lagi kan? Kalau tak ingat, buka balik video yang dahulu, bahagian yang pertama. Okey, tengok balik apa yang Walid terangkan. Pada kali ini, Walid akan sambung, ya, iaitu bagi tajuk hadas kecil. Hadas kecil. Okey. Hari tu Walid dah bagi tahu, hadas terbagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Ingat, ya, hadas kecil dan hadas besar. Hari ini Walid nak terangkan apa itu dimasukkan dengan hadas kecil. Hadas kecil iaitu perkara yang membatalkan wuduk ataupun berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Itu adalah hadas kecil. Ya, hari-hari kita sedang berhadas kecil. Sebab apa? Walid akan terangkan nanti. Hari-hari kita ni sedang berhadas. Kalau kita tidak ada wuduk, kita sedang berhadas. Okey, kalau kita batalnya wuduk, kita sedang berhadas kecil. Okey, ingat ni. Terdapat 5 perkara yang menyebabkan hadas kecil ini berlaku. Okey. Sebab apa? Yang pertama sekali, sebab berlakunya hadas kecil ini ada 5 perkara. Yang pertama iaitu keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, seperti buang air kecil, membuang air besar, kentut. Itu sesuatu yang membatalkan, yang keluar daripada kubul atau dubur. Iaitu tempat, apa itu dimasukkan kubul atau dubur tu? Ya, iaitu tempatnya keluar air kencing dan tempatnya keluarnya air besar. Itu dimasukkan dengan kubul atau dubur. Ya, kubul itu tempatnya keluarnya air kencing. Dubur itu maknanya tempatnya keluarnya keluarnya air besar. Lepas ni tak payah nak tanya apalah itu kubul dan dubur tu kan. Okey. Yang kedua, ya, bersentuhan kulit lelaki atau perempuan, lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ini ingat, ya, dengan tidak berlapik. Ini selalu berlaku dalam kalangan kita tak tahu, kita tak faham. Ya, sepupu tak boleh bersentuhan, ya, tak boleh bersalaman. Kalau lelaki dengan perempuan, kalau lelaki sama lelaki tak apalah, perempuan sama perempuan tak apalah. Ya. Ni kadang-kadang kita tak faham, sepupu ke apa semua ke, anak saudara ke. Ya, kalau dia dah besar, kalau dia dah balik, kita berpegang tangan, ya, kita sentuh dia, batalnya wuduk kita. Itu kita kena faham. Seharian kita hidup ni dalam Islam ni, kehidupan kita dalam Islam ni, kita kena tahu, kita kena alert. Siapakah kita yang orang boleh kita salam? Siapakah kita yang boleh kita bersentuh dengan dia? Sebab tu dipanggil dalam pergaulan dalam Islam, kita kena tahu. Okey. Yang ketiga, hilangnya akal. Ya, hilangnya akal. Sebabkan apa? Gila, pitam, lagi apa? Mabuk,
Ya, hilang akal ni bukannya setakat orang kata gila. Kau hilang ni akal gila panggil. Hilang akal ni bukan setakat gila. Ya, dia ni hilang akal ni kadang-kadang dia mabuk. Dia mabuk, minum arak apa semua, mabuk apa semua. Ya, tak sedar diri. Itu buatannya wuduk. Okey, seterusnya pitam. Pitam kita rasa nak pengsan. Kita tak sedar diri, tak jatuh. Itu batalnya wuduk. Ya. Okey. Yang keempat. Ya, apa itu yang keempat? Menyentuh kemaluan dengan perut jari. Mana perut jari? Ini. Ni perut jari ni. Perut jari atau tapak tangan. Ni tapak tangan. Ni perut jari, ni tapak tangan. Sama ada kemaluan sendiri atau orang lain, termasuklah kemaluan anak-anak yang belum baligh. Contohnya kamu dekat rumah ada adik-adik kecil kan. Kamu dah ambil wuduk nak semayang, tiba-tiba adik kamu datang baby. Datang nak menangis-menangis suruh kamu. Suruh kamu dokong dia, kamu pun dokong. Tengah telanjang apa semua kan. Tak pakai seluar apa semua, kamu dokong dia. Tangan kamu ni tersentuh kemaluan dia. Batal tak wuduk? Batal. Tapi kalau tak kena dengan tapak tangan atau perut jari ni, kena belakang ni, batal tak? Tidak batal. Ya. Siku, terkena siku je. Kan kemaluan, kena siku dekat kemaluan. Batal ke tak? Tidak batal. Yang batal hanya depan sini saja. Ini perut jari dan tapak tangan. Ini sahaja. Okey. Yang kelima, tidur. Tidur macam mana? Tidur dalam keadaan tidak tetap punggungnya, beralih dekat sana, beralih dekat sini, tidur. Dan kerana dibangi ketika tidur tu akan keluar sesuatu daripada kubul atau dubur dia tu, sesuatu. Bila dah keluar corner belah sana, bila corner belah sini. Ya. Tidur. Contohnya kalau kita tidur atas kursi. Tertidur. Batal ke tak? Tidak batal. Maknanya kita duduk statik saja. Tertidur, terlelap. Tidak batal. Ya, tidak batal yang ni. Ya. Dan perkara-perkara lain yang membatalkan wuduk. Dan dulu kita dah belajar perkara-perkara yang lain yang membatalkan wuduk. Ya. Okey. Itu yang perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil. Ya. Apa larangan-larangan bagi orang yang sedang berhadas kecil ini? Ya. Seluruhnya kita boleh buka buku, kamu boleh kamu anak-anak walik semua boleh rujuk pada buku, ya. Terdapat 7 perkara yang dilarang semasa hadas kecil. Yang pertama sekali, ya, solat fardu atau solat sunat. Bila kita dah berhadas kecil, kita tak boleh solat, ya. Bila tak ada wuduk tak boleh solat. Solat wajib ke, solat sunat ke, ya, tak boleh. Okey. Yang kedua, sujud tilawah. Apa dimaksudkan dengan sujud tilawah? Okey. Sujud tilawah ni iaitu, ya, seperti dengan sujud syukur, sujud tilawah ni bila kita ni mengaji, ya, kita ada jumpa ada tanda yang sepertinya masjid itu dipanggil sujud sejadah, dipanggil sujud tilawah, sujud sejadah, ya kan, sujud sejadah, ya. Ada orang panggil sujud sejadah, ada orang panggil sujud tilawah, ya. Tak boleh buat. Sama juga dengan sujud syukur. Selama ni kita tengok orang buat, kan, tidak ada wuduk tiba-tiba sujud. Syarat-syarat, ya, syarat-syarat untuk kita nak buat sujud syukur, sujud tilawah ni, yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci, maknanya suci daripada hadas besar dan kecil ni maknanya dia kena suci, dia kena ada wuduk. Ya, tempat dia yang nak sujud tersebut bukannya tempat-tempat yang tak bersih, kena bersih. Tempat tu mestilah yakin tidak ada najis. Dan tempat nak buat sujud syukur tu kena menghadap kiblat. Tutup aurat. Ya. Kita perlu bertakbir. Ya. Lepas tu kita sujud. Lepas sujud kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru dia panggil sujud syukur. Selama ni kita duk tengok orang duk main-main. Contohnya dahlah pakai seluar pendek, kan? Tiba-tiba dia menang pakat sujud syukur. Sah kan? Itu sujud apa tu?
Boleh nak tanya, itu sujud apa? Kan? Contohnya kita nak buat sujud syukur, contohnya kita masuk dalam dewan peperiksaan. Hari ni hari last. Kan? Sebelum kamu nak buat jawab peperiksaan ni, kita kena ambil wuduk dulu. Masuk dalam. Ambil wuduk. Okey. Habis saja paper saja dah pergi jawab, alhamdulillah hari ni bebas. Terus semua satu dewan sujud dalam dewan. Tapi pastikan dewan tu dalam keadaan bersih, semua sujud. Itu dipanggil sujud syukur. Okey. Kita sambung lagi tadi yang ketiga, iaitu membaca khutbah Jumaat. Membaca khutbah Jumaat, ya. Tahu kan? Baca khutbah Jumaat tu tahu kan? Okey. Yang keempat, menanggung atau membawa Al-Quran. Ya, menanggung, membawa Al-Quran, pegang Al-Quran. Kita pegang Al-Quran, ya. Ya. Yang kelima, tawaf fardu atau tawaf sunat. Apa itu tawaf? Tawaf tak tahu? Tawaf tu yang mengelilingi Kaabah tu, itu tawaf. Yang keenam, sujud syukur. Yang tadi wajib pada kita tahu dah tadi kan, sujud syukur. Yang ketujuh, menyentuh Al-Quran. Sama juga yang nombor 4 tadi, menyentuh Al-Quran. Okey. Itu seberingkas selangar-larangan yang dilarang semasa kita berhadas kecil. Apa dimaksudkan hadas kecil? Iaitu berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Okey. Okey, faham semua hari ini? Itu saja seberingkas yang Walid ingin terangkan pada semua sekali. Harap anak-anak Walid semua yang berada di rumah dalam keadaan baik dan faham apa yang Walid terangkan pada hari ini. Ulang banyak-banyak kali apa yang Walid cakap ini sebagai video ini yang Walid upload dekat YouTube ini, ya, supaya kamu faham, ya. Kalau tidak faham juga boleh mesej dengan Walid, tanya apa yang tidak faham itu. Okey, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekat ini saja dan kita akan sambung lagi pada minggu hadapan dalam tajuk, dalam bahagian yang kedua, iaitu hadas besar, insya-Allah. Okey, laqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Okey, kita jumpa lagi. Stay at home, ya, jaga diri masing-masing. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. من أنا